forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar pula respon daripada Datuk Kamal Amir tentang isu haji pembepas jumpa Dr. Mahathir, tanda tangan proklamasi orang Melayu. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan beberapa pemimpin parti itu dikatakan tampil menyatakan sokongan kepada proklamasi orang Melayu dan mengadakan pertemuan dengan pengasas proklamasi itu, bekas Perdana Menteri Tun M. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Ya, akhir nanti kita akan komen macam biasa. Kenyataan ini jelas menurut Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau menyatakan bahawa UMNO tidak terlibat sama sekali dalam sebarang bentuk konspirasi untuk menuju kerajaan perpaduan dalam waktu terdekat. Beliau sebelum ini menegaskan soal isu pengampunan dan Sri Najib perlu dipisahkan, tak boleh dicampur adukkan kerana itu urusan ke bawah duli Yang Pertuan Agong dan Lembaga Pengampunan. Sebab sekarang ini banyak timbul desas-desus pertukaran kerajaan semakin hangat dikatakan dalam gosip politik. Jadi sebab itu selaku Presiden UMNO Barisan Nasional yang bersetuju untuk membentuk kerajaan perpaduan ini peringkat awal dahulu, beliau menjelaskan bahawa UMNO Barisan Nasional tidak terlibat sama sekali dalam mana-mana konspirasi untuk menukar kerajaan. Kita dipahamkan sekarang ni macam-macam cara. Kononnya ada sokongan daripada Sabah, ada sokongan daripada ahli parlimen dari Sarawak. Semua ini sebenarnya saya tak tahulah apa tujuan mereka. Nah, banyak pihak sebenarnya bagi saya. Mungkin saya nak jelaskan ini andaian saya. Sudah Bob Rafizi dulu sembang kencang dah jadi menteri. Apa cerita? Itu pulanglah. Nanti satu ketika saya nak jumpa dengan Rafizi lah. Mungkin sidang parlimen nanti saya. Tapi bagaimanapun saya nak santun ni keadaan politik hari ini kerana banyak pihak sebenarnya terlupa kenapa isu pertukaran kerajaan ini digemburkan sekali lagi. Apakah ini merupakan satu tindakan untuk menekan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk meneruskan tindakan. Kerana saudara jangan lupa, banyak orang lupa, saya tak lupa tanggal 8 Mei nanti. Saudara, mantan Ketua Perangan Parti Peribumi Bersatu iaitu saudara Wan Saiful, ahli Parlimen Tasik Lugu, akan mula berulang alik ke mahkamah. Saudara, bab separuh bila perhimpunan perpaduan pada tanggal 14 bulan. Tapi 8 hari bulan Mei ni, saudara, jangan lupa hari ni 5 hari lagi. Itu Wan Saiful akan mula turun naik ke tangga mahkamah dalam tuduhan-tuduhan yang jenayah Kuala Putih. Diikuti juga pada 17 Mei, iaitu sekitar dalam 14 hari lagi, 2 minggu, kes Teo Wee Cheng yang akan mula dibicarakan dalam tuduhan-tuduhan yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Sementara tanggal 26 Mei, ini yang penting kerana pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin akan mula berada di kandang orang yang dituduh di mahkamah atas beberapa tuduhan jenayah Kuala Putih. Mungkin begitu juga pada 29 Mei, saudara menantu pada Tan Sri Muhyiddin yang juga Ketua Bahagian Parti Bersatu Segambut, Adam Radlan, bakal turut berada di kandang orang yang kena tuduh. Jadi semua ini saya rasa menjadikan mereka semakin meroyan. Sebab itu sekarang ni masanya untuk mewujudkan suasana begini. Apakah ini mau menekan kerajaan? Wallahualam bisawab saya. Sebab itu sekarang ni kononnya adanya nombor 126, ada pula yang katakan 220. Mana ada logiknya? Takkanlah 220 ahli parlimen semua setuju tak bersama dengan Sri Anwar Ibrahim. Takkan tinggal Sri Anwar Ibrahim dengan isterinya Dr. Wan Azizah. Ini semua cerita mengarut, saudara. Ini keadaan sebab mereka berusaha sedaya mungkin untuk mengusir Datuk Seri Anwar Ibrahim dari anjung kuasa di Seperdana kerana mereka meyakini Datuk Seri Anwar Ibrahim lah puncanya. Maka mereka sudah mula dibawa ke muka pengadilan. Banyak lagi akan terbongkar, saudara. Ini mungkin nak jadikan satu usaha tekanan pada Seri Anwar Ibrahim. Malahan sebab itu sekarang ni, tapi bagaimanapun saya nak menjelaskan, saudara, istana telah pun menjelaskan ia tidak akan melayan sebarang dakwaan kononnya dan Seri Anwar Ibrahim hilang sokongan majoriti. Bagaimana saya menatap juga media sosial FMT melaporkan sebarang percubaan
untuk menukar kerajaan melalui istana tidak akan berlaku. Macam dulu bolehlah hantar SD pada tuanku, maka tuanku pun akan layan. Dah ramai kat sokong. Ini tidak akan dilayan. Istana menutup pintu untuk melayan sebarang usaha yang dilakukan melalui surat akuan bersumpah di kalangan ahli-ahli parlimen. Malahan istana merasakan kalau nak bawa isu ini, bawalah ke parlimen bila parlimen bersidang nanti. Bawalah usul ini tak percaya. Kalau di parlimen terdapat ahli-ahli majoriti tidak menyokong Datuk Anwar Ibrahim, maka dengan sendiri Datuk Anwar Ibrahim akan berundur. Itu yang jelasnya saudara. Malahan saudara, dalam keadaan segini saya juga menerima tadi kenyataan daripada Royal Press Office of Johor. Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Johor menzahirkan duka cita baginda apabila baginda menitahkan itu Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar. Baginda bertitah menyuarakan kebimbangan baginda dengan desas-desus berkenaan kestabilan negara kerajaan yang terus kedengaran sehingga hari ini. Walaupun sudah 6 bulan pilihan raya umum yang ke-15 diadakan. Jadi baginda menyatakan rakyat telah menaruh harapan tinggi pada PRU 15 dan telah pun memberi undi kepada 222 wakil rakyat untuk mengembalikan kestabilan politik negara. Namun sehingga hari ini 220 ahli parlimen ini masih tidak dapat bersepakat sehingga ada gerakan yang cuba menggagalkan kestabilan yang sedang dibina titah baginda. Keadaan sebegininya adalah tidak sihat untuk semua lapisan negara kita, baik dari segi sosial, ekonomi maupun kedudukan kita di peringkat antarabangsa. Jadi titah tuanku, sudahlah. Sampai bila lebih 30 juta rakyat Malaysia hendak menanggung keadaan sebegini. Ekonomi titah tuanku perlu dipulihkan. Kesejahteraan dan kemakmuran negara mesti diutamakan. Itu titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Johor. Saya haraplah warga Johor kena dengar titah tuanku yang begitu ikhlas, yang mementingkan kepentingan rakyat, kestabilan politik. Jangan diwujudkan suasana yang sebegitu. Memang kita tahu saudara, agenda pembangkang tak lain tak bukan hanyalah mewujudkan suasana yang seolah tidak stabil. Bila tak stabil, maka pelabur tak datang. Bila pelabur tak datang, maka dilihatlah seolah kerajaan ini lemah. Rakyat yang menderita, mereka tak ambil peduli saudara. Mereka tidak ambil kisah, tak ambil pot sama ada rakyat nak susah ke, negara nak maju atau makmur ke, atau negara nak terlingkup kepada mereka tak timbul. Yang penting agenda mereka untuk menggapai kuasa. Ini yang masalah yang kita alami saudara. Bukan tak diberi peluang. Tuanku telah bagi peluang pada Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Anwar Ibrahim membentuk kerajaan. Tan Sri Muhyiddin tak nak. Sebab dia tak setuju Datuk Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sedangkan dia lupa kuasa perlantikan Perdana Menteri itu hak prerogatif tuanku. Sebab itu saya lihat sekarang ni, sekarang saya dapat laporan bagaimana kononnya pimpinan PAS sudah pun bersetuju menandatangani proklamasi orang Melayu yang diwujudkan bersama-sama dengan Datuk Mahathir. Kononnya untuk menangani untuk nasib orang Melayu. Saya kata tak habis-habis. Yang sudah tu sudahlah, saya pun hairan juga PAS semua bersama juga. Sebab dah ada Adi-Adi dengan pimpinan PAS, sama Datuk Mahathir, kononnya menandatangani proklamasi orang Melayu. Saya dapat tahan benda ini menurut daripada laman sosial pegawai pembantu Dr. Mahathir itu Saudara Abu Bakar. Kerana katanya kedua-dua pemimpin itu mengadakan pertemuan di mana Tan Sri Abdul Hadi menandatangani proklamasi berkenaan. Malahan beberapa petinggi pimpinan PAS yang diketuai oleh Tan Sri Hadi telah pun menandatangani menyokong proklamasi bangsa Melayu di hadapan Tun katanya. Jadi laman Facebook proklamasi orang Melayu turut memuat naik mengenai pertemuan itu dan menyiarkan rakaman video respon ketika ini. Bagi saya sudahlah. Sampai bila benda ni nak berhenti? Saya tak tahulah. Kita bukan, malahan saya lihat itu semalam sepatutnya saya melaporkan bagaimana kemarin ada himpunan baju kuning yang berarak di Sogo dan pihak polis lah pemula kenyataan. Polis akan memanggil penganjur kedua-dua perhimpunan haram yang diadakan di dua lokasi berasingan di negara semalam.
Itu Ketua Polis Daerah Dan Wangi, Assistant Commissioner Nur Dilhan Yahya. Beliau berkata perhimpunan membawakan perhimpunan 1 Mei dan sidang media gimik kelancaran gerakan rakyat. Jadi siasatan mendapati kedua-dua perhimpunan itu diadakan antara jam 10 hingga 12 tengah hari di hadapan bangunan Maju Junction dan Kompleks Sogo. Mereka berhimpun di hadapan bangunan Maju Junction sebelum berarak melalui Jalan Tunku Abdul Rahman, Jalan Perak ke Jalan Lebuh Ampang. Itu di belakang bangunan South Tower dan di Kompleks Sogo, Jalan Tunku Abdul Rahman. Hasil pemerhatian didapati kira-kira 200 orang saja menyertai perhimpunan itu. Bangunan Maju Junction, kira-kira 30 orang menyertai perhimpunan di Kompleks Sogo. Jadi, bahagian siasatan jenayah Ibu Jabat Polis Daerah IPD Dan Wangi sudah pun membuka 2 kertas siasatan mengikut Seksyen 9 dalam kurungan 5 Akta Perhimpunan Aman 2012. Penganjur kedua-dua perhimpunan itu akan dipanggil di IPD Dan Wangi untuk diambil keterangan dalam masa terdekat bagi membantu siasatan. Kertas siasatan ini akan dilengkapkan sebelum dirujuk pada timbalan Pendahulu Raya bagi arahan lanjut, kata pihak polis. Dan untuk itu, pihak polis menasihatkan orang ramai supaya tidak terbabit dengan sebarang perhimpunan yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang. Saudara, ini keadaannya, saudara. Ini saya melihat parti pembangkang ni tak habis-habis. Agenda mereka, saudara, adalah matlamatnya adalah untuk menggagalkan agenda kerajaan. Itu kerja politik mereka, saudara. Jadi bila mereka menciptakan gelombang, kononnya kerajaan Madani, pimpinan Sultan Ibrahim ini akan jatuh, retinya pelabur-pelabur mula berhati-hati. Malahan mungkin ada yang lari. Jadi bila pelabur tak datang, Bursa Saham Kuala Lumpur merudum, tambah-tambah pula ni OPR pula lagi ditingkatkan, kadar pendapatan negara hilang, maka ekuiti negara akan hancur. Jadi punca kegagalan kerajaan ini akan dilihat gagal. Kerana dah tak ada wang, macam mana nak jaga kebajikan rakyat. Dan kerana itulah sekarang ni mereka bersungguh-sungguh melakukan tindakan tersebut. Supaya ini yang saya anggap kadang-kadang boleh dianggap sebagai sabotaj terhadap ekonomi negara. Apabila anda melontarkan kenyataan yang bukan-bukan. Ada yang tak logik. Macam tadi saya terima ada yang mengatakan 220. Itu memang tak logik langsung. Sepatutnya kita tengok benda itu tepi aja. Kalau kononnya ada 126, saya kata dari mana datangnya? Sedangkan mereka kata cuma 74. Dan kalau benar-benar tak payah sebut. Untuk apa mereka mewawarkan keadaan? Politik selalunya ada elemen of surprise. Sepatutnya dalam strategi politik mesti ada elemen of surprise ataupun satu kejutan politik. Itu sepatutnya. Mewawarkan konon akan jatuh. Dan saya lihat pimpinan PAS dia kata kalaulah itu hari adalah kenyataannya. Kalaulah dalam tempoh 3 bulan ini dan Sultan Ibrahim tak jatuh, dia kata dia sendiri akan bubarkan PAS. Kononnya. Saya ada tengok dalam culipan tadi. Ada kenyataan begitu. Dan kenapa begitu? Apa anda benci sangat pada satu tubuh seperti Sultan Ibrahim? Benci sangat-sangat. Saya melihat sekarang ni bagilah. Dulu kenapa boleh sokong Tasimuddin? Sedangkan satu ketika dulu PAS tidak bersama dengan PBM. Hanya selepas wujudnya Muafakat Nasional dan apabila pimpinan Muafakat Nasional bersetuju menerima PBM menyertai Muafakat Nasional, mereka berbaik dan menubuhkan kerajaan. Waktu langkah Sheraton, jangan lupa saudara, yang betul-betul hendakkan langkah Sheraton ini berlaku dan pada mulanya PAS nak Dr. Mahathir. Kemudian setelah beberapa itu, bila Dr. Mahathir tak jawatan, mereka mengalihkan sokongan pada Tasimuddin. Ini jangan kita lupa sejarah. Tapi mereka begitulah keadaannya. Dan hari ini, apabila diadakan metrai, proklamasi antara PAS dengan Dr. Mahathir, apakah mereka nak mengangkat Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri? Seandainya berlaku keadaan kucak-kacir begini, sedangkan Dr. Mahathir tidak pun menjadi wakil rakyat, dah kalah di Langkawi. Tak ada logika. Saya berharap benda-benda begini supaya memanglah some of the comment in this live will be filtered to protect the community experience. Itu sahaja. Jadi rakyat sebenarnya mahukan ahli politik hentikanlah kerenah politik yang mengarut. Tumpukan kepada kemajuan negara. Ini yang kita harapkan. Sebab itu saya saban malam menyatakan, cukup-cukuplah. Hentikan dulu. Rasa nak jatuhkan Sultan Ibrahim, tunggu 4 tahun lagi.
Ada pilihan raya, jalan. Kita warga UMNO tak ada masalah, saudara. UMNO 2 kali tumbang. Pilihan raya 14, kalah. Pilihan raya 15, kalah. Tak ada pula kita nak menunjuk perasaan begitu. Tak ada. Jadi pada parti-parti macam PAH dan sebagainya, sabarlah. Tunggulah. Apa yang nak direbutkan sangat? Apakah benar-benar anda mau menyantuni rakyat? Dan keadaan sekarang ni, siapa yang anda nak lantik sebagai Perdana Menteri? Seandainya Datuk Anwar Ibrahim diusir daripada anjung kuasa di Seperdana. Siapa yang benar-benar mau mempertahankan integriti SPRM dalam menghapuskan kebejatan, rasuah dan tata kelola pentadbiran? Sebenarnya mereka benci dengan Datuk Anwar Ibrahim kerana ini. Jangan lupa sebab saya katakan tadi, saudara, bermula 8 Mei ini, mulalah siri perbicaraan akan berlaku. Sehinggalah 29 Mei, itu baru 4 orang. Belum lagi yang akan bersusun-susun. Akan bersusun-susun, saudara, dapatan saya, mereka ni satu persatu. Cuma saya kata kalau ini keadaannya, biarlah pihak kerajaan segerakanlah. Tak payah nak dipertimbangkan. Kalau siapa saja yang ada kes, bawalah ke muka pengadilan. Kita pernah muak dengan keadaan begini, saudara. Tak henti-henti. Sampai bila? Sampai bila mau dilontarkan pandangan seolah kerajaan sekarang ni tak stabil. Sehingga kan Tok Mak Hassan sendiri bercakap, selaku timbalan Presiden. Dan Tok Mak Hassan kata bukan senang nak jatuhkan kerajaan. Benar, saudara, kerajaan tak boleh dijatuhkan. Kerana sebagaimana saya katakan semalam, kemarin, kerajaan ini adalah kerajaan Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Dan untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mau diusir dari anjung kuasa di Seperdana, perlu dibawa ke Parlimen. Apakah ada ahli Parlimen yang benar-benar bersetuju? Tunjukkanlah kalau mereka benar-benar ada numbers, go ahead. If you got the numbers. Dan siapa pula calonnya? Supaya rakyat pun nak tahu. Kerana rakyat telah pun mengundi ahli Parlimen, apakah anda merosakkan suasana politik semasa sekarang? Itu gambarannya, saudara. Okey, tuan-tuan, komen saya lah 2-3 hari ni memang panas isu ni. Isu mereka geng-geng tebuk atap ni cuba menggugat kerajaan perpaduan. Tetapi kita pun tahu konon-kononnya ada yang tular lah. Haji Hadi ni IDPM lah. Itulah, inilah, macam-macam lah. Yang dah viral dekat Facebook sekarang ni. Dekat TikTok apa semua. So, kita nampak gaya mereka ni tak habis-habis nak menggugat kerajaan perpaduan. Sebenarnya bila mereka buat macam ni, akan efek kepada pelabur dan datang masuk ke Malaysia pun takut. Kerana nampak asyik hari-hari ada yang cuba menggugat kerajaan perpaduan ni. So, kita harap geng-geng tebuk atap ni, Tun M, Haji Hadi ni sudah bersaga lah. Okey, balik terus kita beri sokongan kepada kerajaan perpaduan. Pihak kita Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.